Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aslam Haziq bin Muhammad Ridwan daripada Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Dakwah. Baik, hari ini saya dan kawan-kawan akan membentangkan tentang isu-isu dalam epistemologi berkaitan ilmu dan akal. Baik, kita pergi kepada pengenalan. Kerja kursus ini akan membicarakan tentang isu-isu dalam epistemologi berkaitan ilmu dan akal. Antara isu yang dikemukakan ialah dikotomi ilmu, verbalisme, salah faham terhadap konsep akal, dan relativisme. Baik, kita pergi kepada definisi epistemologi. Epistemologi merupakan dua gabungan kataan daripada Greek iaitu episteme yang bermaksud pengetahuan dan logos yang bermaksud ilmu, sains, kajian, teori dan perbincangan. Justru epistemologi merupakan kajian tentang ilmu pengetahuan. Epistemologi ilmu merupakan salah satu cabang dari falsafah yang membincangkan tentang makna, kandungan, sumber dan proses ilmu. Dalam bahasa Arab, epistemologi disebut sebagai nazariyah al-ma'rifah, iaitu perbincangan mengenai hakikat ilmu, sumber asalnya, ketinggian nilainya, cara mendapatkannya dan skopnya. Istilah epistemologi juga dikaitkan dengan konsep ilmu, iaitu sesuatu pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran. Oleh itu, perbahasan epistemologi adalah suatu cabang falsafah yang menyiasat asal-usul, struktur, metod dan keabsahan. Seterusnya, kita pergi kepada perbandingan antara epistemologi ilmu barat dan Islam. Menurut barat, akal dan panca indera merupakan sumber utama pengetahuan manusia. Kemudian, mereka meletakkan kepercayaan mutlak pada akal, yakni rasional, sebagai panduan hidup. Barat memisahkan agama dengan kehidupan. Mereka meletakkan Tuhan dan agama hanyalah ilusi yang dihasilkan oleh manusia. Kemudian, mereka mengangkat kekeliruan dan keraguan sebagai asas pencarian ilmu. Manakala menurut Islam pula, wahyu daripada Allah SWT merupakan sumber utama pengetahuan manusia. Menurut Islam lagi, akal manusia terbatas dan agama Islam merupakan panduan hidup. Islam menyatukan agama dan kehidupan serta menjadikan agama sebagai panduan dalam kehidupan. Islam meletakkan kepercayaan penuh terhadap Allah SWT sebagai Tuhan yang mentadbir alam. Dan seterusnya, segala ilmu yang datangnya daripada Allah SWT adalah benar dan tidak ada keraguan. Seterusnya, kita pergi kepada konsep ilmu. Ilmu berasal daripada bahasa Arab iaitu al-aim yang bermaksud mengetahui. Syed Nakir Al-Atas menyatakan bahawa terdapat dua pengertian ilmu. Yang pertama, ilmu ialah sesuatu yang berasal daripada Allah SWT dan boleh dikatakan bahawa ilmu ialah datangnya makna sesuatu atau objek ke dalam jiwa pencari ilmu. Kemudian, ilmu ialah hakikat yang sebenarnya tentang sesuatu perkara. Dalam Islam, sumber ilmu yang paling tinggi adalah daripada Allah SWT. Terdapat tiga sumber ilmu dalam Islam. Yang pertama, ilmu wahyu, iaitu ilmu yang paling tinggi yang datang secara langsung daripada Allah SWT dan menyentuh tentang realiti serta tidak mampu difikirkan oleh akal manusia. Yang kedua ialah ilmu ilham. Dikenali juga sebagai ilmu laduni atau ilmu kasyaf. Ilmu ini didatangkan oleh Allah SWT ke dalam minda atau kalbu, yakni hati seseorang yang dikehendakinya. Namun begitu, ilmu ini tidak boleh mengatasi ilmu wahyu jika bertentangan dengannya. Yang ketiga iaitu ilmu akal. Ilmu ini juga bersumberkan daripada Allah SWT dan manusia perlu berusaha untuk mendapatkan ilmu ini. Ilmu ini diperoleh daripada aktiviti dan proses berfikir dengan menggunakan akal yang logik. Ia menyentuh tentang realiti yang zahir dan fizikal serta tidak meliputi tentang alam gaib. Sesiapa sahaja boleh memperoleh ilmu akal ini jika sanggup berusaha untuk mendapatkannya. Baik, seterusnya kita pergi kepada konsep akal. Al-Ghazali membahagikan akal kepada tiga pengertian. Yang pertama, fitrah, yakni akal yang sihat yang dapat menentukan baik dan buruk. Yang kedua, sesuatu yang diperoleh daripada pengalaman seseorang yang menjadi teras yang dapat menentukan tujuan dan kemaslahatan. Yang ketiga, merujuk kepada sikap dan perangai seseorang. Menurut Barat, akal merupakan sumber ilmu pengetahuan yang utama dan tidak terbatas. Mereka menolak segala perkara yang tidak logik bagi akal. Dalam Islam, akal manusia terbatas dan sumber pengetahuan utama ilmu pengetahuan ialah wahyu daripada Allah SWT. Kita wajib percaya segala perkara yang disampaikan oleh wahyu walaupun perkara itu tidak logik bagi akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Iqbal bin Abdul Rahim, nombor 3054464. InsyaAllah hari ini saya akan bentangkan tentang dikotomi ilmu. Dikotomi ilmu tu apa dia? Baik, dikotomi ilmu tu adalah pemisahan ataupun pengasingan antara dua kumpulan ilmu pengetahuan, iaitu ilmu agama dan juga ilmu umum. Maka ianya bermula daripada barat, yang mana barat ni dia memisahkan antara ilmu agama dan juga ilmu akal lah orang kata kan, yang mana ianya bermula apabila berlakunya pertemuan antara gereja dan juga ilmu sains barat pada ketika itu. Maka menurut Isra Qaradawi, misalnya ilmu agama dan ilmu akal ni dia bermula daripada barat kan, bila ilmu akal ditolak dan seperti yang saya sebut tadilah. Maka daripada pertemuan itulah kata apa, berlakunya kebangkitan masyarakat barat, yang mana mereka menolak, mereka melakukan pemisahan antara ilmu agama Kristian dan juga ilmu akal, dan terlahirnya fahaman sekularisme. Maka daripada fahaman sekularisme itulah
terbentuknya cabang-cabang dia seperti dikotomi ilmu dan juga dualisme. Maka daripada situ kita dapat lihat antara contoh dikotomi ilmu melalui kajian dan yang dibuat oleh ahli sains pada masa kini adalah mereka hanya bergantung pada akal semata-mata tanpa merujuk kepada ilmu agama seperti mana kita tengok pada teori Darwin, teori-teori dalam sistem kapitalisme, sosialisme dan lain-lain yang terkeluar daripada batas agama. Baik, seterusnya kita pergi kepada babalisme. Babalisme ni menurut Syekh Hussein Alatas iaitu satu sikap dan dia bukanlah satu fahaman atau sistem kepercayaan. Dia satu sikap. Maka babalisme ni dia menggambarkan sikap psikososial yang ditunjukkan oleh orang kata apa? Cetek fikiran, pemikiran kita yang lemah dan orang kata malas berfikir. Maka daripada situ kita dapat lihat bahawa babalisme ni merupakan satu sikap yang mana sudah ada dalam diri seseorang tu. Maka antara ciri-ciri orang yang bebal ni adalah mereka ni tidak mempunyai perancangan yang rapi pada masa hadapan yang mana kebiasaannya mereka hanya bertindak balas terhadap peristiwa selepas kejadian berlaku. Seterusnya mereka bersikap authoritarian yang mana mereka mengharapkan orang lain menerima apa yang dikemukakan tanpa alasan. Maka mereka nak orang ikut mereka, mereka nak orang ikut mereka ni tanpa ada alasan yang kata apa, yang boleh kata menyebabkan satu benda tu menjadi berat untuk mereka ni lah. Dan seterusnya, mereka ni tiada kemampuan untuk menilai dan menganalisis secara mendalam. Dan juga mereka mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk melakukan generalisasi. Apa benda generalisasi itu? Iaitu kesimpulan umum tentang satu peristiwa tanpa bukti yang lengkap. Maksudnya mereka buat satu kesimpulan ni, melihat kepada satu keadaan tu tanpa mendatangkan bukti. Mereka tengok dan mereka buat kesimpulan dan tanpa ada bukti yang lengkap, tanpa mereka kaji, tanpa mereka menganalisis masalah tu secara mendalam. Inilah orang yang bebal. Dan inilah ciri-ciri orang yang bebal. Seterusnya kita pergi kepada salah faham terhadap konsep akal. Baik, seperti mana kita tahu akal dalam kefahaman barat mempunyai kedudukan yang tertinggi. Yang mana kita tengok seperti dalam dikotomi ilmu sebelum ni, yang mana mereka memisahkan antara ilmu agama dan juga ilmu akal. Maka di sini kefahaman barat mempunyai akal dalam kefahaman barat mempunyai kedudukan yang tertinggi sehingga akal tersebut menjadi sumber pengetahuan ilmu kepada mereka. Menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi mereka. Sedangkan dalam Islam, walau sebab mana pun akal tidak ada batas yang tidak mampu dicapai oleh akal manusia. Contohnya seperti hikmah-hikmah dalam setiap perintah dalam Allah kepada manusia, soalan hari kiamat dan sebagainya. Oleh itu, kekurangan akal akan ditampung oleh kesempurnaan wahyu. Jadi kita tengok kepada René Descartes yang merupakan bapa kepada falsafah moden, merupakan individu yang mewujudkan aliran rasionalisme, yang mana beliau ni berpegang kepada sumber ilmu pengetahuan yang paling dipercayai adalah akal semata-mata. Maka dalam Islam, ilmu agama dan ilmu akal itu secara teorinya adalah satu benda yang satu, kerana dalam ilmu agama terdapat ilmu akal dan juga dalam ilmu akal telah lahirnya daripada ilmu agama. Maka dapat kita tengok bahawa akal itu ada batas dia, kerana apa yang dilihat baik daripada pandangan akal tidak semestinya baik pada pertimbangan ilmu wahyu dan begitu juga sebaliknya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pergi kepada isu relativisme dalam menentukan kebenaran. Relativisme merupakan satu fahaman yang memegang prinsip bahawa kebenaran dipandang sebagai sesuatu yang tidak mutlak. Apa yang benar bagi seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Ukuran untuk menentukan kebenaran akan menjadi rumit kerana tidak ada satu ukuran umum untuk menentukan kebenaran. Golongan ini berpendapat bahawa semua orang dan kelompok mempunyai kebenarannya sendiri walaupun perkara itu tidak benar sekalipun. Bagi golongan ini, tidak ada beza antara benar dan salah. Kedua-duanya hanyalah kepercayaan yang salah. Jika manusia menolak kesalahan, mereka perlu menolak kebenaran. Suatu konsep apapun tidak akan berlandaskan kepada metafizik, agama atau mengandungi unsur ketuhanan. Dalam arti kata lain, Tuhan yang sepatutnya berada pada hierarki tertinggi diasingkan daripada kehidupan. Setiap sesuatu yang berkait dengan Tuhan mesti ditinggalkan dari kehidupan sosial kerana semua itu hanyalah kekeliruan dalam persepsi manusia. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep epistemologi Islam. Akhirnya, Tuhan yang diyakini sebagai sumber ilmu tertinggi tidak lagi mengatur tingkah laku manusia sehingga manusia boleh berhenti menadahkan tangan kepada Tuhan yang penuh khayalan semata-mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anas Putra bin Suhaimi, nombor metrik 054419 dan saya akan menyambung bahagian cadangan jalan penyelesaian. Baik, untuk jalan penyelesaian saya letakkan Islamisasi.
Jadi Islamisasi ni sebagai rumusannya kita boleh simpulkan bahawa Islamisasi adalah satu usaha untuk memurnikan kembali ataupun menerapkan semula nilai-nilai Islam dalam suatu perkara dengan cara meletakkan suatu perkara itu di dalam rangka konsep Islam supaya ia bertepatan dengan ajaran tauhid yang berlandaskan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik, itu adalah definisi Islamisasi. Baik, kemudian kita tengok cadangan jalan penyelesaian. Ini adalah satu gambaran setiap isu dan juga setiap jalan penyelesaian dia. Baik, seterusnya. Islamisasi ilmu. Ini adalah penyelesaian kepada isu dikotomi ilmu. Dikotomi itu pemisahan, jadi Islamisasi ilmu ini adalah penyatuan semula ilmu-ilmu yang telah dipisahkan. Baik, ada dua kaedah yang diletakkan. Yang pertama adalah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan utama dalam berfikir. Dan di bawah bahagian ini saya letakkan pengamalan kepada konsep pendidikan bersepadu. Sebab pendidikan bersepadu ni dia mempunyai matlamat dan juga gerak kerja yang mampu menyatu padukan semula ilmu nakli dan juga ilmu akli ke arah sudut pandang Islam. Dan selain itu dia juga menyelaraskan ilmu-ilmu moden dengan Islam dan menyelaraskan semula ilmu-ilmu Islam supaya selari dengan keperluan semasa manusia. Baik, kemudian yang kedua, melakukan kajian dan mengintegrasikan semula ilmu-ilmu moden. Contohnya seperti ilmu sains. Para ilmuwan perlu mahir dengan semua disiplin ilmu dan seterusnya memperbaiki menafsir semula dan menetapkan nilai-nilai suatu ilmu itu supaya terarah kepada sudut pandang Islam ataupun Islamic worldview ataupun dalam bahasa Arabnya tasawur Islami. Baik. Kemudian yang kedua, intelektualisme menentang bebalisme. Bebalisme adalah golongan yang malas berfikir. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini kita perlukan golongan intelek yang lebih ramai. Golongan intelek adalah golongan manusia yang mempunyai daya berfikir yang tinggi dan mampu untuk menyelesaikan satu masalah yang timbul dalam kalangan masyarakat. Jadi untuk melahirkan golongan intelek Muslim yang ramai, ada 3 peringkat. Yang pertama adalah peringkat rumah. Apa yang perlu dilakukan adalah dengan menyuburkan budaya intelektual di dalam rumah dan menitik beratkan fungsi ilmu dan akal. Dan yang kedua, peringkat sekolah dan universiti. Para pendidik perlu bebas dari isu bebalisme. Pendidik yang intelek akan melahirkan lebih ramai graduan Islam yang intelek. Dan peringkat yang terakhir adalah peringkat pentadbiran dan pekerjaan. Hapuskan bebalisme kaum elit dari puncak birokrasi. Jadi sekiranya pihak atasan ini dianggotai oleh golongan bebalisme, maka ia akan membawa masalah kepada masyarakat. Yang ketiga adalah salah faham terhadap konsep akal. Penyelesaiannya adalah melalui penghayatan kepada ilmu mantik. Sebab salah faham terhadap konsep akal ni, barat ataupun setengah manusia itu meletakkan akal mereka di kedudukan yang paling tinggi. Sedangkan dalam Islam, wahyu yang paling tinggi. Jadi sebab itulah ilmu mantik ni perlu dipelajari kerana ilmu mantik mampu mengatur kerja otak dalam berfikir supaya terhindar dari kesalahan. Dan selain itu, ilmu mantik juga mampu untuk menjelaskan definisi serta kedudukan sebenar akal dan juga kedudukan sebenar wahyu mengikut penghujahan dalil akli dan juga nakli. Kemudian untuk isu yang terakhir, relativisme. Penyelesaiannya adalah melalui ilmu tauhid. Sebab relativisme ni bagi mereka tiada satu kayu ukur yang menetapkan kesahihan sesuatu perkara. Sehingga kan Tuhan itu sendiri boleh jadi benar dan juga boleh jadi tidak benar bagi mereka. Jadi sebab itulah dengan mengukuhkan ilmu tauhid dalam diri setiap individu, kita akan mendapat keyakinan bahawa Tuhan itu adalah benar dan kita juga mampu untuk menguruskan kerja otak kita dalam berfikir dalam menentukan suatu perkara itu sama ada ia adalah perkara yang benar ataupun salah, betul, baik ataupun buruk. Jadi ilmu tauhid adalah jalan penyelesaian untuk menghapuskan salah faham yang timbul daripada fahaman relativisme. Kemudian kita tengok pandangan Islam terhadap Islamisasi. Dalam Al-Quran dan juga hadis banyak Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dan juga Rasulullah SAW bersabda tentang kepentingan mencari ilmu dan juga menjauhkan diri daripada kejahilan. Jadi dapat dirumuskan bahawa Islam menyokong usaha Islamisasi. Dan kemudiannya pandangan sarjana Islam terhadap Islamisasi, ada golongan pemikir ataupun setengah daripada sarjana yang bersetuju dengan usaha juga idea Islamisasi, dan terdapat juga beberapa sarjana yang tidak bersetuju tentang idea Islamisasi ini atas sebab-sebab tertentu. Jadi setakat ini sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk membuat kesimpulan terhadap pembincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Kesimpulan, isu-isu yang dikemukakan tadi diambil daripada epistemologi barat yang menitik beratkan akal dan panca indera sebagai sumber utama ilmu pengetahuan. Dalam Islam pula, sumber utama ilmu pengetahuan adalah daripada Allah SWT.
kelemahan epistemologi barat akhirnya menyebabkan manusia jauh daripada fitrah beragama. Oleh itu, memasukkan elemen Islam dalam segala ilmu amat penting agar tidak berlaku penyelewengan ilmu dan akal. Sekian, terima kasih.